Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua teman-teman, Facebook friend, apa khabar? Harap semua sihat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tidak bosan semasa berada di dalam PKP. Hari ini umat Islam pertama kali melakukan amalan puasa. Jadi alhamdulillah kita dapat buka puasa dengan baik tadi, dan kemudian kita telah melakukan solat tarawih untuk malam yang kedua. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan meneruskan perbincangan berkaitan dengan masalah ENT pada malam ini. Penyakit yang saya akan ceritakan pada hari ini ialah resdung. Penyakit resdung. Resdung kalau dalam istilah saintifik ialah sinusitis. Okey, sebelum saya ceritakan tentang resdung, ada istilah yang kita perlu tahu ialah istilah sinus. Orang kata, ada pesakit kata saya ni ada masalah sinus lah, sinus ataupun ada yang kata sinusitis. Sebenarnya sinus ni ialah sinus adalah satu rongga di pipi, di bahagian muka kita lah, di bahagian dahi, satu rongga yang kosong. Satu rongga yang kosong di bahagian muka kita panggil sinus. Apabila sinus ini mendapat kuman ataupun berpenyakit, menjadi radang, barulah kita panggil sinusitis. Rongga sinus kita ada 4 pasang. 4 pasang, ada beberapa nama dia lah. Kalau di bahagian dahi kita panggil frontal sinus, di bahagian pipi maxillary sinus, kiri dan kanan, dan antara mata yang kecil ini ialah ethmoid sinus. Kemudian di belakang hidung, antara otak dengan hidung, jadi ada satu lagi rongga, ini dipanggil sphenoid sinus. Jadi kita ada 4 pasang, kiri dan kanan. Untuk bayi yang sejak lahir, cuma ada 2 sphenoid saja, 2 sinus saja yang terhasil, yang terbentuk lah sejak lahir, iaitu di bahagian pipi, iaitu maxillary sinus, dan juga ethmoid sinus di antara mata. 2 sinus ni saja yang ada dekat baby. Bila baby itu umur dia meningkat 5 tahun, baru ada sphenoid sinus. Sphenoid sinus ni yang di bawah otak, di belakang hidung, ni sphenoid sinus. So umur 5 tahun baru ada. Dan yang last sekali terbentuk ialah frontal sinus, yang ni. Frontal sinus ni terbentuk masa umur dia 7 tahun ke 8 tahun. Jadi daripada situ kita dapat agaklah, biasanya resdung ini sangat kurang berlaku kepada kanak-kanak sebab rongga sinus ni belum terbentuk dengan baiklah. Dan sebenarnya yang frontal sinus tu pun walaupun dia terjadi pada umur 7 tahun, tetapi dia belum jadi dengan elok sampailah dia menjadi meningkat remaja usia dia.
Jadi kita fikir Allah jadikan muka kita ni penuh dengan rongga dan bukannya tulang yang solid. Kalau tulang yang solid mungkin kita akan berat nak angkat kepala berat, nak angkat muka berat sebab penuh dengan tulang. Tetapi Allah jadikan rongga sinus ni kosong. Dia kosong jadi kita boleh berdiri tegak dan boleh angkat kepala dengan elok. Di dalam rongga sinus ini, dia sebenarnya ada lapisan yang mengeluarkan cairan dan juga lapisan yang ada silia. Silia ni dia macam bulu-bulu yang halus. Tujuannya adalah dia akan mengeluarkan apa-apa kotoran di dalam rongga sinus ini dan dia akan menolak kotoran ini, cairan ini ke lubang yang akan menghubungkan antara rongga sinus dengan hidung. Ini adalah hidung. Jadi silia ini sangat penting untuk proses untuk fungsi rongga sinus. Tetapi kalau rongga sinus ini mendapat jangkitan, mendapat infection, maka silia ini tidak dapat berfungsi dengan baik dan lubang antara rongga sinus dengan hidung, lubang ni dia menjadi tersumbat bagaimanakah seseorang itu boleh mendapat penyakit resdung ataupun sinusitis? Biasanya beberapa mikroorganism seperti virus, bakteria dan juga fungus. Fungus ini agak jarang berlaku lah. Kemudian resdung ni ataupun sinusitis ni kita kategorikan kepada dua jenis. Satu jenis yang acute, satu lagi kronik. Acute ni biasanya dia sangat sakit bahagian muka lah. Biasanya dalam antara 10 hari hingga ke sebulan. Kalau kronik ni biasanya lebih daripada sebulan hingga ke 3 bulan. Yang seterusnya kita tengok apakah faktor-faktor seseorang itu boleh mendapat penyakit resdung ni. Yang pertama dan paling kerap ialah seseorang yang mengalami allergic rhinitis ataupun alahan hidung, yang mana saya telah terangkan dalam 3 hari yang lepas. Allergic rhinitis dia selalu bersin, gatal-gatal hidung sehingga menyebabkan struktur di dalam hidung membengkak. Bila membengkak maka rongga sinus ini tidak dapat mengalirkan apa-apa cairan dengan elok. So boleh mendapat resdung ataupun sinusitis. Yang kedua, jika struktur di dalam hidung tidak normal, membengkak ataupun tulang yang memisahkan antara hidung kanan dengan hidung kiri, ni septum dia sengit, ini juga boleh menyebabkan seseorang itu senang mendapat resdung ataupun sinusitis. Ketiga, masalah trauma. Trauma mungkin disebabkan oleh jatuh, aksiden dan retak tulang pipi ataupun tulang di bahagian dahi ataupun tulang di hidung. Juga seseorang itu senang mendapat penyakit resdung pada masa akan datang. Dan seterusnya, kalau seseorang itu yang merokok ataupun selalu expose kepada asap, itu boleh menyebabkan silia yang melapisi rongga sinus tadi tidak bergerak dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, maka seseorang itu boleh senang mendapat penyakit resdung. Saya ada dulu pesakit yang selalu kena buat operation, setiap setahun sekali, 2 tahun sekali kena buat operation. Lepas tu bila tanya, memang dia merokok, dan bila suruh berhenti pun memang dia tak nak berhenti merokok. Jadi dia terpaksalah buat operation selalu. Seterusnya, masalah lain seperti kencing manis. Seorang yang ada kencing manis ni memang senang dapat jangkitan kuman di bahagian mana-mana badan sekalipun lah. Dan last sekali, faktor risiko kalau ada siapa yang ada sakit gigi terutamanya di bahagian rahang atas lah. Sebab akar gigi tu dia bersempadan dengan rongga sinus di maxilla ni. Jadi kalau ada jangkitan kuman, ada nanah di bahagian akar gigi,
boleh menyebabkan resdung lah di bahagian pipi. Apakah kita nak diagnose seseorang itu dapat resdung? Dengan beberapa kriteria lah. Kita kategorikan kepada kriteria kecil dengan kriteria besar. Kriteria yang besar ni ialah seperti sakit bahagian muka, sakit terutamanya kalau pesakit tunduk, jadi sakit macam orang Islam sujud masa sujud ataupun rokok, dia rasa sakit di bahagian pipi. Yang kedua, dia rasa penuh, rasa dalam bahagian muka bakat pipi rasa penuh. Dan yang ketiga, hidung tersumbat. Yang keempat, seseorang tu mungkin kurang deria bau. Dalam istilah perubatan panggil hyposmia ataupun anosmia, kurang deria bau. Dan yang seterusnya, seseorang yang ada lelehan cairan ataupun nanah yang terkumpul di dalam hidung, sama ada dia meleleh keluar ataupun dia pergi ke belakang hidung, yang mana cairan itu dia pergi ke tekak dan pesakit selalu kena menelan lendir tersebut. Dalam istilah perubatan kita panggil post nasal drip. Dan kriteria satu lagi, kriteria yang besar juga ialah demam. Kriteria lain, kriteria yang kecil ialah sakit kepala, sakit gigi, nafas berbau. Istilah perubatannya ialah halitosis, nafas berbau, batuk dan juga sakit di telinga. Untuk kita nak diagnose penyakit resdung ini, seseorang itu perlu ada 2 kriteria besar ataupun 1 kriteria besar dan 2 kriteria kecil. Jadi mungkin dengan demam dan sakit bahagian muka, kita dah boleh kata dah seseorang itu resdung. Ataupun hidung tersumbat dengan demam, jadi kemungkinan besar resdung lah. Sebelum ini saya pernah menerangkan ciri-ciri antara alahan hidung, ciri-ciri antara resdung dengan flu, iaitu demam virus lah. Saya ingat elok saya ulang lagi sekali, mungkin sebelum ni ada yang tidak join. Kalau alahan hidung ataupun flu, dia biasanya jarak dia tempoh yang sekejap lah. Sedangkan sinusitis ni dia berlarutan antara 10 hari hingga ke 14 hari. Dan alahan hidung ni biasanya berpanjangan juga. Dia tidak, alahan hidung dia kalau terdedah pada sesuatu yang alah, dia akan jadilah. Selain daripada itu, sesama, perbezaan dari segi cairan sesama lendir. Kalau sinusitis, biasanya lendir dia pekat, sedikit dan color kekuningan ataupun kehijauan. Sedangkan kalau alahan banyak, cair dan tidak ada color lah, dia jernih. Begitu juga flu pun sama, dia jernih. Selain daripada itu, ciri-ciri yang memang ada pada resdung ialah demam, sakit kepala, sakit gigi, nafas berbau, hidung tersumbat. Untuk alahan hidung pula, kegatalan, bersin dan sesemalah. Itu ciri-ciri untuk alahan hidung. Apabila pesakit berjumpa dengan doktor, biasanya kita akan buat pemeriksaan. Pertama sekali kita akan tengok dan selalunya kita akan buat tapping. Nak tengok sama ada pesakit rasa sakit ataupun tak lah dekat pipi, macam tu kita buat. Jadi itu secara rough estimation lah, sama ada dia ada asma ataupun tidak. Selain daripada itu, kita akan membuat ujian skop. Kita akan masukkan teropong di dalam hidung. Contohnya macam dalam gambar ni, ini adalah septum, pemisah antara hidung belah kanan dengan kiri. Ini adalah terbinik dan ini adalah rongga yang ruangan untuk pergi ke rongga sinus. So kita tengok
Ini adalah nanah yang terkumpul di dalam hidung. Ini adalah ciri-ciri sinusitis lah, resdung. Dan seseorang juga boleh ada polip. Contohnya yang ni terbinit, yang ni adalah polip. Polip ni dia sejenis ketumbuhan nampak macam berkilat, macam buah anggur. So yang tu pun dia boleh ada untuk sakit yang resdung. Selalunya kita akan buat X-ray untuk melihat sama ada air fluid level ataupun tidaklah di dalam rongga sinus. Tetapi gold standard ialah kita buat CT scan. CT scan sebagai contohnya. Okey, kalau ini mata, ini adalah pipi, ini adalah rongga sinus. Kalau hitam kosonglah udara, kalau putih tulang, isi ataupun cairan dia kelabu, dia color kelabu. Jadi untuk pesakit ini memang rongga sinus ni sepatutnya kosong, sepatutnya hitam, tetapi dia kelabu. Jadi dia penuh dengan cairan. Sama juga dengan rongga sinus antara mata ni pun sama, dia ada dia penuh. Kalau satu lagi keratan CT scan, kalau kita tengok ni bahagian memanjang, so rongga sinus dekat pipi penuh, tetapi dekat frontal, dekat dahi kosong. Jadi pesakit ini di bahagian dahi dia tidak ada masalah sangat. Dia lebih kepada masalah rongga sinus maxilla dekat pipi. Kalau kita tengok pandangan sisi, lagi rongga sinus yang terlibat, ni yang dekat dahi, ni yang dekat belakang hidung, sphenoid. So sphenoid sinus pun terlibat. Jadi antara keempat-empat rongga sinus yang pesakit ada tu, dia cuma okey, cuma elok pada frontal sinus saja di bahagian dahi. Setelah kita dah diagnose seseorang pesakit sebagai resdung ataupun sinusitis, apakah rawatan-rawatan yang sesuai? Yang pertama, kena bagi ubat untuk kurangkan demam, kurangkan sakit. Kemudian kita bagi, kalau di dalam ward, kita akan masukkan drip supaya dia mendapat air yang cukup. Sebab sinus ni dia pekat, di dalam rongga sinus ni pekat. Jadi bila kita bagi air yang cukup, hydration dia elok, supaya nanah tu dia menjadi cair. Kita juga akan memberikan ubat-ubat yang boleh mencairkan kahak lah. Dan yang paling penting sekali ialah kita memberi ubat antibiotik. Antibiotik selalunya ialah yang base penicillin base lah, yang boleh bertindak balas kepada kuman-kuman yang boleh menyebabkan sinus. Ini adalah perbezaan antara sinusitis dengan allergic rhinitis ataupun alahan hidung. Alahan hidung rawatan dia bukan antibiotik. Kita tak boleh bagi antibiotik kepada pesakit alahan hidung. Kita bagi antibiotik untuk pesakit sinusitis ataupun resdung sahaja. Selain daripada tu, ubat decongestant pun kita boleh bagi, sama ada dalam bentuk ubat makan. Tujuannya untuk mengecutkan rongga-rongga di dalam hidung yang mana bengkak, untuk kecut. Dan decongestant ni dia boleh dalam bentuk spray juga, yang mana kita spray, jadi akan laluan antara rongga sinus dengan hidung akan terbuka lah. Contohnya macam kalau bengkak, terbinit ni bengkak, ini saluran antara sinus pergi ke hidung, jadi kita spray, maka lubang ni akan terbuka. Selain daripada itu, kita boleh bagikan irrigation, cucian hidung. Cucian hidung ni dia boleh dalam bentuk spray, boleh dalam bentuk satu botol yang akan kita tembak masuk dalam hidung, dan dia akan flush di dalam hidung dan akan keluar balik hidung sebelah lagi satu. Tujuannya untuk mengurangkan sebanyak yang mungkin lendir-lendir di dalam hidung tersebut. Ini adalah teknik-teknik rawatan
resdung secara perubatan lah untuk mengurangkan ataupun menyembuhkan penyakit resdung ini. Jika teknik-teknik yang rawatan sebegini tidak berkesan, maka pesakit kita akan cadangkan pembedahan. Pembedahan ada dua jenis pembedahan, iaitu FES, Functional Endoscopic Sinus Surgery, yang mana kita akan masukkan skop ke dalam hidung, dan kita akan kita akan masuk ke dalam hidung dan kita akan buka lubang antara rongga sinus dengan hidung. Seolah-olah macam kita buka pintu lah, kita bagi luaskan lubang dia. Jadi apabila luas, maka kita akan cuci lah rongga sinus tersebut. Macam sinus yang ethmoid ni, dia ada macam bilik-bilik kecil, jadi semuanya kita akan buka. Jadi tidak ada cairan ataupun nanah yang terperangkap lah di dalam rongga sinus. Itu adalah pembedahan functional endoscopic sinus surgery. Ada lagi teknik yang terbaru, iaitu balloon sinoplasty, yang mana kita akan masukkan balon ke dalam hidung, ke dalam rongga hidung, dan balon ini dia akan terbuka, akan dilate dan akan mengembangkan lubang yang menyambungkan antara sinus dengan hidung. Jadi teknik ni dia seperti macam angioplasti yang jantung, yang kita akan yang buka saluran darah jantung. Maka yang sinus pun ada juga balon seperti angioplasti juga. Kelebihan balloon sinoplasti ni, dia tidak kita tidak perlu banyak potongan-potongan di dalam hidung. Dia lebih kepada dilate, buka pintu tu bagi luas, dan melakukan cucian di situ. Jadi itu adalah kurang invasif lah, kurang pendarahan lah, dan pesakit akan sembuh dengan cepat. Okey, itu serba sedikit tentang rawatan resdung lah. Last kali saya akan menceritakan apakah komplikasi yang mungkin timbul jika kita tidak rawat penyakit resdung ni. Sebab rongga sinus ni dia berdekatan dengan struktur mata dan berdekatan dengan otak. Jadi jika tidak dirawat dengan baik, maka kuman akan menyeberang ke bahagian mata, boleh menyebabkan mata bengkak, boleh menyebabkan nanah di dalam mata, dan seterusnya boleh menyebabkan mata buta lah. Itu yang mata. Kalau di bahagian otak, sebab sinus ni dia berdekatan dengan otak, dia sempadan dengan otak juga. Jadi kuman tu boleh menyeberangi ke dalam otak, boleh mendapatkan meningitis, tarik-tarik, boleh menyebabkan pengsan, boleh menyebabkan nanah terkumpul di dalam otak, brain abscess. Masalah-masalah lain yang kurang bahaya ialah jangkitan kuman pada telinga tengah, otitis media. So sinusitis boleh menyebabkan penyakit otitis media lah, jangkitan kuman telinga tengah. Dan problem lain, cairan resdung tu pergi ke belakang hidung, pergi ke tekak, jadi pesakit boleh mendapat batuk yang berterusan lah. Dan juga kuman itu dia boleh track down pergi ke paru-paru dan boleh menyebabkan pneumonia, jangkitan kuman atau pada paru-paru lah. Selain daripada itu, kalau seseorang pesakitnya ada asma, lelah, dan dalam masa yang sama dia mendapat resdung, sinusitis, serangan asma pun boleh terjadi dan akan menerukkan serangan asma tersebut.
Jadi sebab itulah sesiapa yang mendapat resdung ataupun sinusitis ini perlulah dirawat dengan baik, sama ada dengan ubat ataupun dengan teknik pembedahan lah. Jadi itu saja untuk malam ni, serba sedikit sharing tentang penyakit resdung ataupun sinusitis. Semoga kita semua beroleh manfaat lah daripada apa yang saya kongsikan pada malam ini. Sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang keburukan, kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Ini adalah sekadar kita berkongsi, tetapi yang sebaik-baiknya jika tuan-tuan dan puan-puan mengalami masalah seperti yang saya ceritakan tadi, eloklah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Mungkin dengan doktor biasa dulu, ataupun kalau tidak berkesan, barulah berjumpa dengan pakar ENT untuk pemeriksaan dengan lebih lanjut. Okay, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.